Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Emma. Dan pada hari ini, saya akan terangkan mengenai modul kami yang keempat, iaitu modul pengurusan kewangan. Secara amnya, ketika tempoh persaraan, pesara harus bijak dalam mengagihkan kewangan agar ia mampu bertahan sekurang-kurangnya sehingga 20 hingga ke 30 tahun tempoh persaraan. Oleh itu, pengurusan kewangan amatlah penting dalam persediaan kita menuju ke tempoh persaraan, termasuk kepada beberapa aktiviti yang akan melibatkan semua untuk menguruskan kewangan. Saya akan terangkan beberapa tips ataupun langkah yang boleh dilakukan dalam menguruskan kewangan bagi menuju ke alam persaraan. Langkah dan tips ini boleh dilakukan oleh semua orang dan terbuka kepada semua individu, which is tidak terhad kepada orang yang bekerja saja, malahan terbuka juga kepada sesiapa yang ada niat untuk bersedia dalam persaraan pada kemudian hari. Antara tips dan juga plan perancangan persaraan yang boleh saya kongsi adalah yang pertama, tentukan kewangan persaraan. Sebagai contoh, setiap individu mempunyai nilai ataupun target kewangan yang mereka ingin capai pada hari persaraan. Sebagai contoh, saya mempunyai target persaraan pada hari persaraan kelak, iaitu RM300,000, yang mana RM300,000 itu amat mencukupi untuk saya pada 20 tahun akan datang. Oleh itu, selama 20 tahun. Oleh itu, saya kena tahu antara faktor-faktor yang boleh melibatkan bagaimana cara saya untuk mengumpul duit sebanyak itu. Oleh itu, faktor-faktor perbelanjaan, target kita gunakan untuk duit tersebut adalah untuk apa, dan apa cara yang boleh kita lakukan dalam mengumpul kewangan tersebut. Oleh itu, plan penabungan amat penting bagi seseorang untuk mencapai target kewangan persaraan mereka. Yang kedua adalah strategi yang sesuai bagi memenuhi keperluan kewangan persaraan. Sebagai contoh, ada dua cara yang boleh dilakukan dalam memenuhi kewangan persaraan nanti. Baiklah, strategi pertama iaitu strategi lamsam. Strategi lamsam adalah kita bina tabung persaraan yang banyak sekaligus, dan kita akan gunakan duit tersebut sedikit-sedikit untuk kita bertahan pada hari persaraan, dan kita akan gunakan duit tersebut sedikit-sedikit untuk kita bertahan pada hari persaraan. Tapi cara ini amat bagi setengah orang amat payah, kerana ia strategi yang membolehkan seseorang itu mempunyai nilai duit yang banyak. Strategi yang kedua adalah strategi dividen. Strategi dividen adalah kita meletakkan wang tabung persaraan itu tempat yang mana kita boleh melakukan dividen yang banyak atau melebihi keperluan kewangan setahun kita. Sebagai contoh, kebanyakan orang menggunakan tabung, iaitu Amanah Saham Bumi Putra ASP ataupun tabung haji, kerana di situ dividen yang diberikan amat konsisten dan stabil untuk semua penyimpanannya, di samping kita menjaga modal awal yang kita letakkan. Oleh itu, kebanyakan orang menggunakan kaedah dividen kerana ia lebih mudah. Seterusnya, kadar dividen yang diberikan juga agak konsisten dan juga stabil bagi kaedah ini. Tips yang ketiga adalah menilai status kewangan semasa. Bagaimana kita nak menilai status kewangan semasa adalah menggunakan SWOT analysis. SWOT analysis iaitu strength, weakness, opportunity dan juga threat. Strength merujuk kepada kekuatan kepada pendapatan, simpanan dan juga aset yang kita ada sekarang. Weaknesses pula merujuk kepada kelemahan, iaitu hutang sekiranya ada ataupun liability yang masih ditanggung. Biasanya bayaran kereta, bayaran rumah. Oleh itu, perkara ini diambil kira sebagai weaknesses untuk kita anggarkan analisis dalam SWOT analisis. Tiga adalah O. O is opportunity. Opportunity adalah peluang, yang mana peluang ini termasuk pergerakan gaji, peluang pelaburan dan juga peluang perniagaan yang kita boleh sertai sekiranya ada. Dan yang terakhir adalah threat.
Threat adalah ancaman yang boleh menjejaskan situasi kewangan. Sebagai contoh, kita tidak tahu kemungkinan musibah yang berlaku, kita tidak boleh rancang. Oleh itu kita perlu ada persediaan bagi mengatasi threat tersebut. Itu adalah tips yang ketiga yang boleh dilakukan, which is SWOT analysis. Langkah yang keempat adalah merangka plan untuk capai tabung persaraan. Okey, langkah ini amat penting. Seseorang individu perlu tahu bagaimana cara ataupun apa plan yang ingin dilakukan dalam mencapai tabung persaraan pada hari persaraan kelak. Sebagai contoh, setengah orang dia tidak berharap pada gaji yang sedia ada. Oleh itu dia mulakan sebagai bisnes sampingan, which is ada orang menggunakan bisnes online di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Oleh itu seorang individu perlulah tahu apa perancangan ataupun target yang ingin dicapaikan, berapa jumlah dan apa perancangan yang boleh dilakukan selain daripada mengharapkan pada pendapatan dan juga gaji yang sedia ada. Dan yang terakhir, langkah ini amat penting juga, iaitu review kepada pencapaian plan seseorang individu. Boleh melakukan review bagi plan persaraan ini mungkin 2 tahun ke 5 tahun ataupun 10 tahun yang pertama persaraan. Kerana review ini dilakukan, kita ingin melihat bagaimana pencapaian yang telah kita dapatkan dalam perancangan yang kita telah lakukan tersebut mencapai tahap yang kita telah inginkan ataupun memerlukan perubahan dan juga penambahan yang perlu ditambah baik dalam plan perancangan persaraan. Saya berharap dengan adanya tips tadi, anda semua mendapat insight bagaimana perancangan persaraan anda yang boleh anda lakukan pada masa akan datang.